Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan sebab nak ucap di sini, sebab nak pandang wajah semua orang, sebab sayang sangat dan suka sangat, ya. Sangat gembira lah, ya. We have international students, right? Where are you from? We don't have any postgraduate. Do we have? We do have. All right. I'm gonna speak in English for you. Where are you from? Pakistan. I can't speak Pakistani, okay? So I'm going to speak in English, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good afternoon. I'm very happy to be here, Professor Dr. Shukri, my good friend. Syukur Alhamdulillah, congratulations sir for being the dean for whatever meanings, okay? Good luck to you. It's a big faculty. The biggest is Faculty of Engineering. I think the second is yours, right? Yes. So you have so many students, as you have shared with us just now. You have more postgraduate than undergraduates, yeah? But we share with you today that our sharing is inclusive of postgraduate students. So can I see students postgraduate who are here? Seorang dia, satu, dua, tiga, ramai juga 4 orang ada sebagai wakil. I'm very happy to see that you are here today. We come here, there's so many of us, because we're so excited. This is actually the first faculty that we visit, okay? It's not really a visit, it's a sharing, because we have some concerns, and we think we can only go ahead by sharing it with all the faculties and all the units that is working together in synergy with HEP or Student Affairs, okay? Professor Madya Dr. Rahim is a good friend since a long time ago. He's still very young. Dr. Lily Aisyah ke Lily Suryani saja je. Dia adik-beradik perempuan dia semua Lily, ya. The father, the parents my good friend. So Lily Suryani, Dr. Lily Suryani, Dr. Mariani tadi, Dr. Marhani tadi, ya. Mungkin pernah berjumpa dulu. Some of you Encik Aziz, ya. Mungkin kita pernah bersua dulu tapi lain fakulti, ya. Our students, I'm very happy to see student leaders are here today. All the pegawai-pegawai tinggi HEP are all here, Prof, in support of you, okay? And I must share with you, Syed ada pergi kat sana, ni semua old friends, they are still here. And Professor Madya Dr. Azlan Latif, Prof, this morning, we presented at the university highest meeting on kewujudan a new post. Just for HEP, we lost so many posts, but we managed to create a new post today, this morning. I hope he will be the one on board. We're going to fight to have him on board. Jawatannya adalah pengarah pembangunan aktiviti pelajar. Ya? Kita bagi tepuk sebabnya begitulah payahnya kita nak mendapatkan post tu, sebab TNC HEP ni selalunya ada somebody macam Tuan Haji Dahari. Tuan Haji Dahari angkat tangan. Ramai orang mungkin belum lagi kat sini belum kenal, tapi dia sangat terkenal. Dia sangat terkenal. Tuan Haji Dahari adalah timbalan pendaftar kanan. He is the kita kata senior deputy registrar, Tuan Haji Dahari. So he cares for the whole HEP administration. So I cannot really actually just put the task on Tuan Haji Dahari. We should have a person, it could be a rotational position, which is okay. So we managed this morning to have that, especially for you, all of you students, undergraduates and postgraduates, Kuala Lumpur and Johor Bahru. We don't have any in Pagoh yet, right? Students, okay? We don't have students that we need to register or need to engage with in Pagoh yet, okay? So for these 2 big campuses, Johor Bahru especially, and Kuala Lumpur, now we have, insyaAllah, a person to assist the Deputy Vice Chancellor and Student Affairs Department in the students development and ensuring the well-being of students, okay? So Dr. Mani tadi saya baru kata, kita mungkin pernah, I think we have met before, okay. Oh yes, are you going to be one of the speakers? Both of us are going to be speakers, right? Never mind, tomorrow is for fun time, Today is a bit serious. Okay, so I'm very happy to be here with everyone. The rest of the team are all there. For those students, young ones, who have not been here, why I'm so happy to be here, this is where I was before as Dean of Faculty of Management and Human Resource Development. Now the Department of Human Resource Development is now merging with Faculty of Education. We did
some of the UTM Synergy 4.0. So we have some, how do we say that, little bit of merging here and there, right? So Faculty of Education has become Faculty of Social Science and Humanities, and Department of HRD, and also Department of, under that department is Psychology, and also apa lagi Lily? Satu lagi? Psikologi dan satu lagi apa? HRD, dua ni sudah berpindah ke new faculty. So for the students to understand the scenario, okay? So some of you, maybe you register, you were at the Faculty of Management, for example, suddenly you are either at AHIPS or you are at the FSSH. But don't get alarmed, that is not gonna hinder you in any way regarding your education, okay? You're gonna be taken care of perfectly as usual, okay? So here with my team, Prof. Shukri and faculty members are all my big guns, okay? They are all here from the Pusat Kesihatan Universiti, Dr. Nila Shikin sana, kat tangan je doktor. Mana tahu tim tak pernah jumpa, tapi tim she's very popular. Kalau pensan, jangan risau lah. Call saja, ambulans datang dan angkat. Okay, daripada pusat Islam, daripada masjid kita, dari pusat Islam, Ustaz Panji Alam. Nama dia, janganlah, takkan lupa punya. His name is Panji Alam. I don't know what to describe to you, international students. Maybe he will describe to you. Panji Alam is about, I don't know, maybe the English lecturer can have that. Okay, the hosts who are here, why don't we just put up our hands, HEP team? Semua ada. Angkat tangan semua, angkat tangan HEP. Mari kita tengok siapa lebih ramai. Nasib baik, hap-hap kan. Tapi ada dua orang sana, dua-dua dia angkat lah. Okay, I'm very happy. Itu the beauty of your faculty, because you have, some of you really half the feet is at HEP, half the feet is have their feet at their faculty. So Alhamdulillah, we should be able to care better for our students and able to encourage them and motivate them to be much involved in all students' activities. Okay? So I'm going to share. I hope I'm going to make it very quick. Okay? Inilah the division of your student affairs. We are in synergy. We are in synergy with all the ones that I said just now. You imagine how many we are in synergy with? Islamic Center, Campus Sustainability, all the 7 faculties here, okay, and in Kuala Lumpur, SBS RAD, UTM-XAT here for entrepreneur, ISC here, or UTM-I for all of you international students and all the activities, visa and everything, and also anything that concern all of you, international. Here, as you know, alumni is now under the TNC development, the Deputy Vice Chancellor for Development, and he is also in charge of now part of the college, okay, unlocking assets. As the students have already understand, some of the assets are now under the purview of the Deputy Vice Chancellor for Development, okay. So here we are, CCIM, CICT, UGS here, Bursa, our Security and Legal Office here, our PHB, PKK here, Islamic Center. You see, these are we, HEP, are all here in synergy with all of them. But what are directly under HEP, I'm sure you know already. Ni yang masuk tu, the boss of Career Center, Dr. Obi, Osman bin Ibrahim. So, Prof. Shukri, Dr. Rahim, Ustaz Azmain, Dr. Lily, dan semuanya Dr. Mani, semua ada sini lah, pejabat HEP itu. Okay, semua ada sini. Punya Syarul pengetua ada. Prof. Syarul pun pengetua, Dr. Nur Hamim, Dr. pengetua. Ya, pengurusi majlis pengetua, Profesor Dr. Syarul, orang kuat. Kalau saya biarkan beliau akan diambil oleh TNCA. Berkebut saya dengan TNCA beberapa orang, semua orang kuat dalam Dewan Yang Mulia ni, TNC HEP pertahankan lah supaya boleh bantu students development. Okay, jadi dekat kita ada Health Center, Encik Ahmadi ada sini angkat tangan Encik Ahmadi. Tu dia, unit pusat kecemerlangan sukan kita. Salah pula. Mana sukan? Mana sukan? Ni, sorry. Encik Ahmadi angkat tangan balik, silap tadi. YUS, nama pendek dia YUS.
Jadi Cik Ahmadi ada sini dengan Tuan Haji Malik dengan semua pegawai beliau lah. Kemudian Students Activity Division, Cik Masnawi dengan Ili, angkat tangan. Dua-dua ada kat sini, sabar je. Kemudian KL punya Student Affairs ada di KL, insyaAllah kita akan berjumpa dengan mereka dalam minggu depan yang baru. Students Discipline and Welfare, ini tadi kata Puan Nosita, angkat tangan balik Puan Nosita. Beliau memang legal lawyer, tetapi beliau bantu kebajikan. Tadi kata ada piecemeal pula. Free meals tadi Prof, kita boleh packagekan dia. Saya sambil bercakap, sambil terus saja bagi satu jalan bagaimana kita bersinergi Yang free meals tadi itu, Puan Nosita, terus saja letak bawah kita punya Because We Care, UTM Care, sorry. Dia ada UTM Care, everybody, there is this center, UTM Care, under that is Because We Care Chancellor's Fund. This was initiated by our Permaisuri, the Queen of Johor, and money is already still in there, about $1 million plus, but kita kata hasil, how do I say that in English? The fixed deposit, the dividends of that fixed money in the fixed account, the one we use it back to give 300 coupons, each coupon 5 ringgit or 10 ringgit to 1 ringgit or 5 ringgit to about 300 coupons, so 300 students, Oh, the amount of students differ, it varies, but each of we give about 300 coupons to 300 coupons to maybe 200 or 300 students for each semester, okay? But all the coupons, how much? About 300 ringgit, okay? This already there under HEP, it has been going on for many years. And then we have the suspended meals with 10 cafe. There you see buttons there, ada butang. Buttons there, students never ask anything. They see the button, they can request from the cafe owner, I would like to have a meal please. They will take one button and keep it away, because each of the button is 5 ringgit. All the 10 cafe on JB campus is already doing this. So for all of those, HEP, just to share back to the faculty, tell the faculty so that they can share which 10 cafes, because they already promised, where they shake hands with all of them, that they help giving suspended meals to all the students, as long as there are people who give 5 ringgit each meal, and there's a button they will put up there. 5 ringgit from any one of you, they will put a button up. So sometimes you see many buttons in the morning, at the end, some of the cafe you will see no more buttons in the afternoon. But the buttons is always there if they have still more buttons, or later on more buttons, new buttons, okay? So 5 ringgit. So consists of rice and maybe fish, okay, and maybe a bit of sayur, veggie. So this has been agreed upon. We have done this 2017, end of 2017, so it's there. So let's share on all these good things, because we want the students to feel good. We know 60% of UTM students are the B40 groups, brackets, they are their family earning 3,000 and less every month. So kita ada cultural unit. Kalau tengok ada Citra dan Zina lah, tapi cuma satu je lah cultural unit. Our cultural unit budaya kita nun di atas DSI. Cubalah naik, jangan naik lift 2 kali intensivity. Nun di atas sana, kita sedang usaha bagaimana cara nak bawa ke bawah lah, sebab mereka kita harap memain peranan keseimbangan jiwa pelajar membesar lah. Diorang suka, sebahagiannya adalah tentang arts ataupun kesenian, jadi kita ada memberi sokongan padu di sana, tetapi saya rasa a lot more we have to do there lah, insyaAllah. Career Center, tadi Dr. Obi mana angkat tangan? Tapi itu Dr. Obi, kita panggil dia Osman bin Ibrahim. Beliau tak lama lagi 23 hingga 25 April akan ada huge career fair. Huge, sorry. Alamak, silap. 16, 17 April akan ada a huge career fair for everyone. Jadi segera blast kepada all faculties, all students here, blast to all your members, all student leaders for clubs and associations, NPP, everybody, talk to your teams, ask them to go, because some of the students who went for
the last time, went for walk-in interview, directly they can be appointed to work with the respective industries. And there are so many thousands of people from outside UK. So tak naklah pelajar UTM relax saja, pelajar luar daripada UTM daripada mana berbas-bas tu Dr. Obi? UTM berapa bas? 10 bas datang. So tak naklah saya bergerak pucak, tanya Syabas apa semua. Rupanya dalam ramai-ramai tu 10 bas pelajar UTM relax pergi minum dan tak pergi pun kepada career fair kita yang sangat-sangat berjaya. Kali ini kita ada 60 berapa industri yang turut sama? 60 industry will be there. They'll be seeking for people to work with them. They will also be offering you internship. So faculty members also go and visit this booth. Go and ask for good internship for your students. Saya tak tahu Faculty of Humanities perlu tak internship, Prof? Sebab fakulti lain memang sangat-sangat perlu. Internship ke you perlukan? Untuk psikologi dengan HRD memang definitely. For the guidance and counselling kan, definitely you need. So do not forget that Dr. Obi blast again and again, letak juga flyers tertampal juga so that everybody never miss your sharing. Okay, so kemudian residential colleges, hari ini kita ada 3 pengetua. Seorang ketua kepada majlis pengetua, Profesor Syarul sana, beliau in engineering, dan 2 tokoh akademik kita dari fakulti ini, English, Dr. Nur Hanim dan Dr. Nur Mala, semua pegang college, satu college seorang, pelajar mereka 1000 lebih semuanya. Ada tak lebih pada 1000 lebih? Ada kan? Dr. Hanim ni berapa ramai? 1006, Dr. 1002 dan Prof. Syarul? Nampak tu, situ saja dah dekat 4000 para pelajar lah, gitulah. So let's know each other, work well with each other, we help each other, and students are much happier. Why I'm saying this, there is a big reason. I'm going to share later for the students. All of you students, remember, there will be an international students barometer used for all of you, but will be used by HEP and UTMI for you to fill up without any of our interference, for you to have your say. Ni Dr. Mani bahaya ni Student can say they're happy with the college, they're happy with the ICT, they're happy with the facilities or not. So the KPI of HEP to ensure that students are saying 80% of them are happy. Jadi HEP mana boleh nak tipu-tipu data kan? Jadi kita sedang menyerulah para pelajar kita, student leaders, tolong dia punya anak-anak buah. JKM dekat college, tolong anak buah dia. Everybody dekat faculty, assist students at faculty. When all the students are happy, only then that KPI for student affairs department will show kita kata apa, achievement as we desire. 80% is the cut-off point. We hope student will say we are happy. Kalau ada dia punya, saya tak tengok lagi dia punya pemarkahan, tapi kalau 1 to 10, I hope they will mark 8 lah at least. Jadi kalau 8, 9, 8, 9 ada harapan. Tapi kalau 8, 7, 6, 5, aduh, akhirnya kita akan tengoklah pada hujung tahun ni. Bulan 3 ni, bulan 4 kan kita akan lapor peringkat yang pertama. Bulan 4 ke bulan 3 ni? Bulan 4 kita akan lapor kepada SMO pencapaian KAI kita. Ada 3 saja, sekejap lagi saya share. Tu sebab Prof kena turun ni Prof. Yalah. Bukan sebab lain, memang ada kepentingan peribadi. Tak apa, Prof jangan risau, kita bantu. Alhamdulillah, terima kasih. Tengok mana boleh masuk lah. Ada Prof, jangan risau, kejap lagi saya tunjuk. Nanti Puan Ili akan tunjuk bagaimana. Jadi tak ada lagi sebab student kata macam mana rupa dia. UTM ni semua orang cakap sebab kita dah bertanya kepada pelajar. Siapa semalam cakap dengan saya, Dr. Nur Hanim ke siapa, I can't remember, one of you, who said to me, actually Prof, the faculty does not know it. I can't remember who. Actually Prof, faculty doesn't know. And yeah. Dr. Nur Rahim went to, I can't remember which faculty, but the faculty doesn't know. So student did not key in. So last year what happened, I'm going to show to you. Okay? Okay.
Okey, tak ini saja saya kata developing talent. Kita ingin membentuk kita kata apa? Talent apa? Bakat mereka, kita bantu mereka mengenal bakat mereka dan memperkembang bakat mereka, dan kita memastikan kesejahteraan mereka. Yang saya dah tukar, kami dekat HCP tukar adalah perkataan well-being. Dulu kita panggil welfare, tapi tak naklah Prof, welfare, come on, we're not welfare people Kita kata well-being of students, kita dah tukar. Jadi kita punya peranan ni sangat spesifik. Kita kata student affair ni more focus towards student development dan more focus in ensuring well-being of students. Memastikan pembangunan pelajar dan memastikan kesejahteraan pelajar. Tak banyak perkara, tapi itulah yang paling payah nak dipenuhi. Okey. Jadi saya tak pergi terlalu detail. Ini dia, ultimate goal kita adalah identity development. Sebenarnya bukan identity, saya dah lupa. Pembentukan jati diri, yourself esteem, you yourself, what you become. All those potential that you want to realize, all of you students, we hope by being at UTM, all of you will realize your potential. You will become what you want to become or dream to become. Because why? Because you are UTM students, and at UTM you have this opportunity to really realize your potential, your life-changing experience that make you the person, a better person that you are going to become. Saya share je satu yang baru berlaku tadi sebelum datang sini, adalah perkongsian dengan pasukan pelajar kita. Satu pasukan grup, 3 individual. Kali pertama kita berjaya 4 calon UTM masuk final anugerah tokoh siswa peringkat kebangsaan. Tahun lepas 3 saja masuk, seorang menang. Tahun ini 4 pencalonan, kita harap 4 menang. Besok pagi mereka akan akan dites lah oleh pihak kementerian dan ada dia punya panel dan sebagainya akan mengetes dalam 4 kategori. Alhamdulillah, ni semua peningkatan lah. Dan 2 daripada mereka daripada Johor, 2 daripada Kuala Lumpur. Yang 2 daripada Johor tu adalah daripada 5 ATP. Just to share these good feelings. Dan lagi satu saya nak kongsi 5 ATP. Kalau siapa nanti nak tanya what is 5 ATP, the 5 Excellence Track Program under HCP ni, kita ada 5 track, Prof. Saya skip ni, Prof. Saya tengok ada tak 5 ATP dalam ni. Saya dah lupa dengan Najah. Ada tak Najah? Mana Najah, ada tak kita 5 ATP Najah? Alamak, tak ada Lupa lah tu Assuming everybody knows. But I'm gonna say Tekno Hafiz dan seorang dah pun hafazan, Diauddin, Alhamdulillah. 5 telah pun diiktiraf oleh Majlis Agama Islam Kulai sebagai imam. Mereka boleh menjadi imam dan khatib Ustaz di mana-mana masjid sahaja di bawah Tekno Hafiz. Hanya seorang daripada fakulti ini betul Ustaz? Ustaz ada seorang fakulti ni tak? Aiman kan? Ni Muhammad Aiman fakulti ni. Yang lain adalah bakal engineer kita. So syukur tak dekat unit 10 dia terpaksa buat engineering apa dia panggil? Apa nama dia yang dekat unit 10 tu Ustaz? Professional Ufas. Saya ada anak saudara saya suruh masuk tu. Terpaksa bias. Banyaklah Prof Di sini di bawah pusat Islam kita grup yang bertanggungjawab adalah Ustaz Panji Alam, beliau sendiri seorang hafazan. Maka memerhatikan pelajar-pelajar kita malahan tadi pagi saya bercakap dalam jawatan kuasa pengurusan universiti JPU Mesyuarat Tertinggi atau di highest level of the university affair. I said, Dato', I need another 3 more from masjid. Ustaz Jemain pun boleh tolong. Saya kata saya perlu seorang lagi ustaz, saya 2 ustazah. Saya mohon membantu HCP. Sian Ustaz Panji, selalu saya kata Ustaz. Tahun ni saya mencabar beliau membuat musabakah peringkat antarabangsa. Saya sebut dulu lah Ustaz belum buat lagi sakit tu. Siswa-siswi baru gempak tak kita tengok kehandalan semua siswa-siswi. Kalau dapat 2-3 orang negara dah jadi antarabangsa dah. Tadi mana pelajar kita antarabangsa, mungkin daripada negara dia pun boleh. You imagine what we can do for the students and how they will feel. How they feel when they see, wow, here I can really do what I want, whatever it is. Saya boleh buat di UTM sebenarnya. Okay, seterusnya adalah tadi Prof kongsi dengan kita. Alhamdulillah Prof kata ada 4. You said there are 4 clubs
Jadi inilah Prof, sebenarnya bawah HCP yang terdaftar. Banyak, kan? Let me share with you 128. Sebenarnya minggu lepas ada lagi dalam 5 ke masuk dalam JE HCP mohon ditubuhkan. Di KL, I think there several clubs wanted to be to establish in KL, like accounting club, volunteer club in KL. In Johor also there were several other new clubs. So altogether, Prof, there are already 128 clubs and associations, and these clubs and associations, some are academic, some are non-academic, some are under the JKM of the colleges, some under uniform bodies iaitu the Palapes, Darat, Laut, Sukses, Sispa dan sebagainya. Kemudian ada juga kita panggil, kita apa ni kata, Sekretariat, kalau jangan salah minta maaf nanti kita betulkan State Secretariat ni adalah Sekretariat Anak Negeri. Dia tak ada lagi macam dulu Persatuan Anak Negeri Sembilan lah, Persatuan Bangsa Johor saja masih. Tak ada tapi dia ada Sekretariat Anak Johor, Sekretariat Anak Perak, Sabah, Sarawak, tapi ada banyak negeri tak ada lah. Dulu tak digalakkan, sekarang dibenarkan semula. I wonder why tetapi saya balik sini adalah Sekretariat Anak Negeri. Dulu kita tak galakkan sebab kita kata lama tak payahlah ke negerian-negerian ni memanglah kita duduk bekerjasama, tapi so far they are registered. Okey, ini dia Prof dan fakulti. Saya berkongsi, nampak ni dekat sini ada pendidik tu nombor 2. Tak dikalakan ada pendidik sana. Kemudian ada mana tadi? Smart, sini. Smart, sharp mana sharp? Psychic mana psychic? Ni kena tanya HCP ni, psychic hilang. Psychic sama lagi. Dia bukan psychic tau, dia psychic Psychic lain. Mana peti dia? Tak boleh, dia Prof, tak boleh Prof. Mesti dah daftar dengan HCP. Patutnya kan kita daftar. Betul kan? Macam mana nak keluar? Ke dekat sini nanti kejap? Daftar. Dekat sini. Ke dekat sini? Ini non-academic tau. Tengok ni Golden Key, Toastmasters. Mana? Ada. Nombor 10. Ada, sakit. Kelab Psikologi Interaktif. Dia dekat non-academic sifat dia, ya. Lagi satu tadi. PGSS tu. Sharp. Sharp dah sebut ni. Smart dah jadi sharp. Dah. Not maintain smart. Sharp adalah aku Okay, stay smart stay smart Zaman syukur alhamdulillah. So pastikan semua terdaftar. Jika ada persatuan baru, sila daftarkan. Barulah kita boleh guna UTM-Acad. Kalau tak daftar, tak dapat masuk UTM-Acad, tidak akan memberi universiti satu gambaran sebenar aktiviti pelajar. Pemimpin pelajar jelas ni kan? Ada tak pemimpin pelajar tak jelas? MPP jelas? MPP tak ada hal Okey? Okey, steady Prof yang PGSS bawa SPL tu PGSS patutnya? Yes. Bawa SPL kan? Okey. Mana? Nombor? Tak ada. Tak ada? Sebab dia under SPS saya rasa. Dia sebenarnya, minta maaf Tuan Haji. Patutnya sama kan? Tuan Haji dari bawah SPS, bawah UTMI, bawah apa saja mesti terdaftar di HCP. Jika tidak, kita tidak dapat memberi satu gambaran sebenar. Itu sebabnya sekejap lagi saya pergilah saya terus pergi situ tak apalah. Boleh lah Prof. Tapi Tak pada tahu lah dia peruntukan dia tu ke dia. Tak apalah, nak buat macam mana, nanti kita katalah peruntukan sendiri. Sebab kegiatan tu. Ni adalah college yang tadi, semua college ada 10. Kenapa lah kita tak masukkan KL ni Ada 2 di KL, sorry masukkan KL. Nanti kejap hati dengan kawan KL. Baru je tadi bye-bye dia orang balik ke KL KL ada 2, KST dan College Luar sebab ada pengetul luar, masukkan. Okey, inilah kita punya harapan kepada semua pelajar kita. This is our hopes for all of you students. We hope that you will all possess the global talent,
the criteria, the values, the self-perseverance, the talent, so that you are able to become future-ready graduates. You are there for whatever challenges that you face. You're still there, very strong, and you can always put your mark in society. For wherever you want to work or whatever you want to do, you always be successful. Itu yang kita harapkan lah. So kita harap itu berlaku kerana di UTM anda melalui life-changing experience. Kita kata pengalaman yang mengubah diri anda. Anda mengenal pasti kekuatan dan kekurangan diri, di UTM anda merealisasikannya. Ada 9 atribut saya harap pelajar-pelajar tahulah, kepimpinan, kesukarelawanan, ke usahawanan, teamwork dan segala macam. 9 itu saya harap pelajar mengetahuinya. Tadi saya tunjuk dekat slide awal. Nanti kalau ada soalan saya tunjuk semula. Jadi life changing experience, tengok mana masing-masing punya kesukaan, leadership ke ataupun apa ke, maka that change you to become a more skilled and able student. Saya buat ke ni? Siapa buat ni? Prof tolong buat ke? Saya boleh buat ke Prof? Saya tak buat ni. Okay, sorry, saya pergi sini Okay, transformation kita, we engage, we empower, we hope students evolve. We engage and empower. AUKU, the Akta Universiti dan College 1971 sudah pun memasukkan satu artikel section berapa? Berapa saya lupa pula. 15.2C 15.2C, iaitu pelajar you are now allowed to be involved in political activities. You can. Nanti boleh tanyalah pandangan saya, tapi saya cakap tu dulu. Okay. So we are empowering you. You have town hall, besok pun ada town halls. 12 bulan pun ada town halls. So we let you have your town halls. We let you really manage your speakers corners, and you have your student parliaments, and you manage your own election. This year you are on your own. We student affairs only at the back assisting. Okay. Okay, dekat kanan ni, I'm sure you ni holistic development programs. Program yang mempunyai 9 kita kata atribut tersebut lah. Sekejap lagi saya pergi ke sana. Okay, ini adalah perkongsian hari ini. Ini tak payah tahulah, semua orang selalu tengok. Ni dia. Ni Prof dan pasukan fakulti. HEP dia ada 3 kind. Ni asalnya percentage of student involved in holistic student development. Kita punya target 2018 80%, termasuklah UGPG, local, international, semua. Tapi apa kita akhirnya dapat? 62.2% saja. Yang paling haru biru adalah P3.3, percentage of students joining at least 3 activities per year. Inilah ni, minta tolong semua para pelajar, fakulti, penasihat akademik. Sebenarnya saya harap hari ini ada penasihat akademik hadir, tapi mungkin tak sampai lah. Saya sebenarnya berharap bila turun tu ada penasihat akademik sebagai isu Prof. Penasihat akademik, timbalan dekan, penasihat akademik dan juga penasihat kelab-kelab dan persatuan. Sebabnya dengan mereka, bila kita dah habis cerita ni, dia dah tahu dah apa nak buat. Dan para pelajar, pemimpin pelajar memang tahu. Pertama, registerkan. Seterusnya, setiap kali ada program, dan just key in. Kalau ada sistem baru yang boleh slide ataupun QR code, mana saja, kalau dah terregister ke UTM Acad, maka dia terus pergi ke sentral dan HEP dengan mudahnya boleh melapor balas kepada Universiti Penglibatan Pelajar dalam sekurang-kurangnya 3 program setahun, sekurang-kurangnya. Jadi apa sajalah, kelab, persatuan, buat CSR, pergi luar negara, masuk pertandingan 3 minutes thesis dan segala macam, semuanya terdaftar. Itu harapan kita lah. Jadi cubalah tengok apa jadi pada tahun lepas. Inilah dia sajanya. Bila kita bentang ni, semua orang mengeluh-ngeluh dan kata tak mungkin Prof, takkanlah, mustahil, impossible. Everybody is active, everybody is doing their part. Students are very active, even international, even postgraduate. Yeah, seriously, I know the postgraduate. Mana postgraduate tadi? Postgraduate kan? I know you do lot of, kan? Muka pun ni macam steady ni.
You do a lot of number of programs, right? You make sure it is registered, okay? And your club is registered, your programs are registered, key in. Every time, key in. Kita benar-benar nak lihat bulan 4 berapa perubahan, bulan seterusnya selepas bulan 4 bulan berapa Ili dengan Cik Nasawi, SMO akan minta bulan berapa lagi? Dia 4 kali dia akan minta. Mungkin bulan 6, mungkin bulan 8 dan sekali lagi mungkin bulan 10, 11 dia akan minta, lepas tu kita akan lapor kepada universiti dan lepas tu tak boleh nak buat apa-apa. Kita akan pegang aja lah apakah data terakhir yang setelah SMO pejabat dia minta dengan HCP. Jadi peranan semua orang adalah sangat-sangat penting sekali untuk bantu universiti lah, sebab universiti kita pun nak juga bank on this. They also want to have to be able to report back how active the students are. Cuba kita tengok kat sini. Ini tadi yang saya sebut tadi, attributes tadi. Ni dia, leadership lah, community engagement semua you all buat. Volunteerism you all buat, entrepreneur ada, pengurusan ada, innovation and creative programs ada, sports and recreational. I'm sure you do. Kadang you buat larian real, tak? Kadang you buat minggu larian, atau you buat hidup sehat. Many things you do at faculty level. Ada registered, ada being keyed in at UTM. Setakat ni yang saya dengar disturbingly no. Itu sebabnya bila dia tidak online dan dia tidak diregister secara online, tak masuklah. Kalau pun you bagi katalah kita ada prof ni 200, ni 300, maka berminggu-minggu pula lah seseorang akan meng-key in. There's a lot of work lah. Let's go online. Okay, jadi ini dia. Cuba semua orang tengok leadership. Okay lah, ada 90 kategori tu. Kalau kita tengok academic enrichment, okay lah, tinggi. Alhamdulillah 172 kat sini. Tetapi kalau kita tengok ni innovation creativity rendah je. Kalau kita tengok entrepreneur dengan management rendah saja. Kalau yang religious dan cultural campur dua pun rendah juga. Kita tengok pencapaian tahun lepas lah. Kemudian awards, kita selalu tengok bagaimana kita lihat pelajar ni. Kita tengok international achievement ke, national achievement ke, peringkat daerah atau negeri ke, ada lain-lain achievement fakulti ke, intervarsity ke, ataupun hanya peringkat universiti ke. Jadi, tapi yang itu ada orang tanya, ada sebenarnya saya tak dapat jawab gitu. Nanti ni Mas Nawi dengan Ili jawab. Saya dah lupa ada ni apa. Nanti mungkin ada soalan. Okey, saya rasa dah dekat nak habis ni, kecuali nanti saya minta Ili bantu kita kat sini. Ini dia rakan-rakan sekalian. UG PG, cuba you bayangkan UG dan PG 2012 sampai 2018. Cuba tengok kita punya ni achievement. Tengoklah ni. Ni target kita, ni achievement kita. Nampak? Nampak tak? Nampak? Ada tak pernah tercapai? Tak pernah dalam yang tadi tu. Tapi tu kita dah ubah. Kita ubah tu kepada students apa nama kita panggil? Satisfaction. Tapi yang 3 program tetap kekal. Jadi ini nanti akan terpindah ke 3 program, sama juga lebih kurang. Lagi challenging dekat situ. Sebab kita tak nak pelajar kita sebilangannya pergi kelas, duduk dalam kelas, balik kelas, dia pula di kereta, tidur. Pukul 8 malam, main game. Pukul 5 pagi, tidur. Kelas mungkin pukul 2, pergi kelas, balik. College, tidur. Malam pukul 9.30, main game. Ada. Do not be surprised. Toilet dia kotor, dia tak peduli. Sampah tak berangkat, dia tak peduli. Kain dia jemur seminggu, tak peduli. Kawan dia, mana kawan aku pergi? Oh, tak peduli. Seriously, sama kan. Betul tak anak-anak sekalian? Betul. Tu, tanya dia lah. Maklumat dia daripada dia orang. Minggu-minggu tak angkat. Itulah cerita dia. Jadi itulah ni. Saya tak nak ni Hadi. Ini adalah kita punya challenges lah. Isu-isu ni kita kata challenges lah. Kadang-kadang persoalan duit, tak apa, nanti kalau ada soalan saya jawab. Facilities, kemudian cabaran kerja, kemudian polisi kita kadang-kadang dia tidak begitu di-enforce, mindset lah, kadang-kadang kita perlu sangat mindset change, we need to have mindset change. Jadi ini yang baru, bersinergi ni Prof, I'm sure Prof tahu, bersinergi antara TNCA dengan TNCA GP, berkongsi KFA. The TNCA
the academic Deputy Vice Chancellor and the Student Affairs Deputy Vice Chancellor, they share one KFA. That is what? Excellence in Teaching and Learning and Teaching and Transformative Campus Experience. The Excellence in Teaching and Learning, this is under the purview of the Deputy Vice Chancellor for Academic, and TSCHEP is more in charge of the Transformative Campus Experience, but we work very closer together now to achieve this for all our students. Okay? Okay. Ini dia, sorry, tertekan lebih pula dia. Ini dia. Ini yang baru tadi. Yang tadi 62% tu kita dah tukar kepada percentage of student satisfaction. Sebab kita punya core business adalah pelajar. Pencapaian pelajar, kegembiraan pelajar, kesejahteraan pelajar. Jadi you sekarang ni memang kita fokus lah anak-anak sekalian. Jadi kita letakkan HCP sekarang, nampak tu? Kalau tak tercapai, menangis lah HCP. HCP nangis sebab yang baru ni tak nangis lah. Bodoh je. Tetapi bila lapor tu, insyaAllah Datuk 2019 kita akan bagi laporan lebih bagus. Kali ni sebab kita punya online sistem belum begitu difahami ramai, kita akan turun padang. Kita akan berkongsi habis-habisan dengan semua pihak. Dekan, Timbalan Dekan, Penasihat Akademik, Penasihat Kelab Persatuan, JKM, pengetua, Badan Beruniform, semua BTJ kita kata. Jadi ni betul lah, ni dah bermula lah. Jadi harap-harap dah bulan 4 ni juga balik sekarang, ketua-ketua kelab persatuan, MPP semua, kita tengok program kita registered dah. Every time we online, the students when they key in, they registered, they being apa nama kita kata tu, documented, what they do. Jadi inilah dia, cuba tengok apa usaha kita belakangan ni nanti. Ni kita ada graduate tracer study. Ni yang saya kata di student barometer. UTMI guna, kita HCP pun guna. Kita perhatikan college, kita provide carrying cabinets lah. Tadi ada meals ni, food tadi tu Prof. Semua. HCP ni challenge dia adalah seperti juga kawan-kawan fahami rasanya, kita benda-benda yang tak tangible yang kita ukur ni, ukur perasaan. Betul? Happiness index. Hari ni doktor happy, tadi kat rumah tak ada masalah, balik kat fakulti marah, rasanya nak bagi 10 tak kat fakulti. Marah kat dekan. Marah dekan. On a scale of 1 to 10, how much you want to give the Professor Shukri? 2. Aku minta tu tak dapat, hari tu aku Betul. minta tak dapat. Aku mohon naik pangkat dia. Tak cakap buat dia je dia. Padahal hari aku ni jumpa dia, aku bagi dia 5 je lah. Nampak? Because they will never know who you are. It's a very ni lah. Jadi kita berharap sangat para pelajar perhatikan perubahan baik, dan akan menilai sebaiknya lah bahawa percubaan universiti adalah menyediakan yang terbaik untuk anda dan dia sedang berlaku. Yang ni minta Puan Rosita tengok balik ni, kita inisiatif ni kita kena slash banyak-banyak sebab kita tak nak miss lah. Nanti orang ingat carrying cabinet kat Johor baru ada 2 je. Kat KL when I left, I've started in KL ada 3. Kat KL dekat kafe ada 1, dekat jalan nak pergi ke Tan Sri Ainuddin Wahid punya bangunan ada 1, masjid KL ada 1 yang saya tinggalkan. Tapi saya dengar sekarang tinggal 1 je depan masjid KL. Kat sini saya tahu ada 2, bawah masjid Ustaz Jumain dan Ustaz Panji Alam, saya tahu ada 1, dia working well, dan 1 lagi depan pejabat kebajikan pelajar di HCP. Yang saya tahu benar-benar ada, kita kata almari kasih sayang, carrying cabinet. All of you ada duit lebih nak sedekah, beli je 10 roti apa nama gardenia yang ada vanilla lah apa tu kan, letak saja sana, penuhkan saja siapa nak bersedekah. Cuba perhati sehari 2 hari tak ada, kecuali sentiasa ada orang letak lah. Tapi sekarang ada juga orang yang sangat baik, alumni baru-baru ni bagi kata kita 2,500. Dia kata, Prof, saya nak bagi duit ni kepada Prof, kepada HCP, kita terus ke benar hari, dah masuk 2,500. Dia kata kami nak tolong makanan je, kami tak nak masuk mana-mana. Maknanya dia tak nak duit dia masuk endowment ke, tak mau, dia nak bagi makanan. So kita dah kesanakan dia. Nampak tak kawan-kawan? So we're doing all of this lah untuk rakan-rakan anak-anak sekalian. Yang mana memerlukan, ambil, makan, jalan, pergi belajar. Tahu dekat mana. Okay? Inilah dia. So alumni harapnya Prof dan fakulti engage lebih ramai alumni. Dr. James T of Madini
Bos Medini, Managing Director, kita punya alumni Fakulti Awam. Ali Hassan, Al-Ehsan, kita punya alumni yang hebat-hebat. Tan Sri Jamilus dekat KL, beliau 77 kot. Setakat ni beliau masih sangat sihat. Alumni kita masa kita buka UTM tahun 57 hingga 69. Cubalah bayangkan, orang tu saya jumpa mereka 30 orang. Semua nak datang balik tolong UTM. Jadi gunakan alumni kita yang masih sihat walafiat dan yang sebagainya. Entrepreneur muda kita ramai. Dalam Minggu Mesra Mahasiswa yang last bulan 9 tahun lalu, pelajar-pelajar muda mana yang tolong 3M, dapati bahawa semua entrepreneur tu adalah jutawan muda alumni UTM tu. Kita jemput muda-muda. Dia cerita bagaimana dia tak jadi engineer. Kemudian kita pun pernah bawa seorang alumni kita yang buat public mutual je dekat Johor ni, dia pegang jutawan. Dia adalah sepatutnya juga engineer. Dia berhenti. Dia kerja 6 tahun, dia berhenti, Prof. Jadi inilah dia, sebab kita kata tagline kita inovatif, global, entrepreneurial. Sekurang-kurangnya entrepreneurial mindset anak-anak ni. Hormati waktu, speed. Datuk kita dah beberapa kali sebut tentang speed, laju pantas, cepat melakukan sesuatu. Kemudian kita bercakap tentang kita peduli, so ada volunteerism kat sana. Kita mestilah menjiwai, bukan sekadar kata-kata lah. Jadi ini dia tadi yang masih kekal. Yang ini kita harap kita dah turunkan. Yang mana Najah ni? Mana Najah? Ni kita memang letak 80 dah kan? Tapi belum bentang kat SMO kan? Semalam 2-3 hari lepas bengkel kita 100% kan? 100%. Tapi kita bersetuju, Prof. Nanti Prof sokong tau Sokong. Prof sokong. Pensan Prof kalau dapat 100%. Ya. Jadi kita Miracle kan? dengan penuh keinsafan telah berbengkel 2 hari dulu, 3-4 hari lepas. Kita kata ni Dr. Azlan, saya kata Dr. Azlan ni kita nak letak kat Bahuyu ni semua orang pun rasa nervous. Jadi kita telah menurunkannya kepada stable 80% kalau semuanya aktif. Dan begini saya terangkan yang sebelum saya terlupa, yang HSD ni saya terangkan kepada fakulti. HSD adalah Holistic Student Development Programs. Bermakna Prof, dekan, timbalan-timbalan dekan, penasihat semuanya, penasihat akademik apabila berpeluang menasihati pelajar, kelab-kelab dan persatuan, pemimpin kelab-kelab dan persatuan, memastikan program Fakulti Sains Sosial dan Humanities membuat hanya program yang mempunyai atribut UTM tadi. Sama ada unsur kepimpinan. Mana dia Najah tadi? Najah boleh kita mana nak? Tadi yang saya tunjuk yang 9 tu. Adakah dia entrepreneurial? Adakah dia membina leadership? Adakah dia membina... Cuba Najah pergi, saya nak tunjuk je. Saya nak minta jasa baik fakulti. Kalau fakulti tak tolong, kita tidak akan berjaya. Kalau anak-anak pemimpin pelajar tak tolong, tak akan berjaya. Kalau penasihat kelab dan persatuan tak tahu, tak menasihati pelajar dia bahawa program dia tu ni. 9 lah. Mana dia Najah? Tengah Prof. Tengah. Ni ni dia. Yang tadi saya sebut dari mula-mula dia mengandungi leadership, entrepreneurship dan management. Salah satu pun boleh. Innovation dan creativity. Adakah CSR dan volunteerism itu, academic enrichment, spiritual dan cultural, semua kita ambil kira anak-anak sekalian dan fakulti sekalian. Sports dan recreation masih sangat-sangat penting. Counselling dan career development, appreciation award yang dia menang dengan dia punya pihak dengan luar, semuanya. Maka jika mereka membuat proposal dan datang ke fakulti, kalau dia ke HEP memang kami akan perhatikan. Sebelum dia ke HEP, jika dia perlu ke HEP, maka penasihat-penasihat peringkat fakulti dah lihat benda ni. Maka tak ada lagi program yang tidak mengandungi atribut. Jelas tak anak-anak sekalian? Saya nak berdebat dengan universiti dalam pertemuan dengan SMO tak lama lagi bahawa semua program yang anak-anak lakukan di bawah kita punya nasihatan semuanya HSD. Jelas tak semua orang? Jika dia bukan HSD, satu tak perlu HEP rekodkan. Dua, kita tak akan bagi dia sebarang markah kepada hadir tadi. Yang tiga tu Yang tiga tu mestilah tiga-tiga tu
program HIPAC lah, Holistic Student Development Program. Maknanya dekat fakulti dah screen dah, ini bagus ni baru dia sign. Kemudian ke HEP kita dah tengok dah mengandungi tak unsur-unsur pembentukan diri, keusahawanan dan segala macam, religious ke apa, budaya ataupun sukan, baru kita sign. Kalau tak, jangan sign. Berilah kebenaran tapi dia tak termasuk dalam ni sebab sukar nak bagi pemarkahan jika dia hanyalah sekadar suka-suka saja, tak ada apa-apa saja je. Tapi saya yakin tak buat macam tu dah. Apatah lagi dalam keadaan kesukaran keuangan. Jadi perhatikan sama-sama. Jadi HEP nak mengatakan semua program, katalah tahun ni pun ada 800 sebab ada 1 tahun 2 tahun lepas 800 program pelajar. Tahun lepas 700 lebih program pelajar terdaftar di HEP. Jadi kita tak naklah lapor bahawa ada program tu bukan program yang mempunyai sebarang atribut UTM. Nak buat apa, betul tak? Jadi bermakna kita nak fight dengan you dan kita nak fight untuk you all bahawa program yang you all buat memang berimpal tinggi. Jadi kita terus saja register dan beri you all markahnya. Jelas Cuma sikit saja yang ni Dr. Azlan akan bantu dengan pihak yang akan bantu beliau. Bagaimana jika pelajar 3 saja hadir saja. Nak bagi ke 3? Nampak tak? Langsung tak ada promosi tak, pengarah tak, JK tak. Dia datang je, dia register tapi hadir saja 3. Adakah sama 3 ni nak bagi 3 ataupun sebenarnya 5 baru bagi 1, maknanya 15 baru dapat 3. Contoh, itu akan Dr. Azlan segera datang dengan general kita kata makin skim ataupun kalau tidak pelajar datang 3 kali, sadar dia dah 3 kali, dia sekadar duduk, dia dengarlah ceramah keusahawanan. Dia pun duduk 1 jam setengah atau 2 jam, tak habis lagi pun dia dah keluar sebab dia dah register. No commitment, betul tak anak-anak sekalian? No participation, no engagement. Takkan kita nak bagi markah, betul tak? I'm sure many of these students, they work very hard for their clubs and association. Dia cari duit, dia buat kerja malam, dekat college pun berbincang dan sebagainya, ambil masa belajar dia. Jadi kat situlah. Jadi saya mohon sangatlah bantuan semua untuk memastikan keadaan ini berlaku. Okey, dana habis betul. Lepas ni kita bincang saja, tanyalah apa sebarang soalan supaya insya-Allah HEP dengan semua fakulti rapat sangat, para pelajar dengan HEP dengan fakulti rapat sangat dan kita saling membantu dan pelajar happy. Pelajar kata yes, we are very happy sebab apa kami buat telah diiktiraf dan apa kami mohon bantuan ataupun pengiktirafan ataupun bantuan kami dibantu oleh pihak universiti, HEP dan juga fakulti. Ini dia rakan-rakan dan saya mohonlah kerana saya tak mau pergi terlampau panjang di sini, saya mohon, saya rasa lebih kepada sekejap lagi Ili untuk kongsi Ili. Ini adalah faculty rules lah sikit di sini. Saya rasa organize lah macam tadi, memastikan lah program tu bagus. Kemudian monitor lah mereka ni involve. Janganlah mereka ni macam kita kata apa, tak ada involvement langsung dekat fakulti. Tak tahu apa dia buat, tahu-tahu dah graduate saja. Dia masuk, kita jumpa dalam minggu pertama, lepas tu tahu-tahu dah graduate, dia pun ambil gambar baling-baling topi. Kita pun tak kenal dia siapa, apa pernah apa, tak tahu. Okey, rekodlah program semua, tambahkanlah nombor alumni, semua saya dah sebut tadi lah. Dan kita harap TD, Dr. Rahim lah dalam hal ini. Mana Dr. Rahim kita tadi? Dr. Rahim kita harap dia akan ada pasukan dia. Kita dah bincang 3 hari lepas Dr. Rahim. You have your own team. Prof Syukri tak perlu nak lantik lah bagi anak. Tak ada. Dah ada kan? I don't know. Tapi dah ada pun Prof. Dahsyatlah, tepuk tangan untuk fakulti ni. Semua dah ada. Dahsyat fakulti ni. Okey, nanti kita tengoklah Prof anugerah tokoh siswa daripada fakulti ni. Ada 15 kategori anugerah tokoh siswa kebangsaan. Okey. Saya tak pergi panjang di sini. Saya nak Puan Ili ni dekat sini Puan Ili. Mana tadi? Ke sini. Sabar je lah ya. Ni Puan Ili akan cerita tentang UTM-ACAD. Ni anak-anak sekalian. Dan fakulti. Kejap lagi Puan Ili akan kongsi Boleh? Jadi kita terus pergi kepada persoalan kita, senang bukan sebab saya ada sana sini lah memang benda ni.
Kejap lagi kita tak pergi. Buku pendek. Tak kira, tak nampak. Ha? Angkat sikit. Apa tak? Kat mana menari kan kata lantai tu rendah yang ini ni anak-anak sekalian. Cik, sebab mereka ramai dalam dewan ni bagus juga sekali cerita Encik Z ni anak-anak sekalian. Nampak ni? Mana kita suka cerita ni, Prof? DZCP paling kurang cakap tentang undang-undang dan peraturan. Tapi yang ini cerita sikit lah Sebab hanya apabila kita baik dengan students boleh bantu kita. Kita kalau bercakap student marah ni, Dr. Anita. Tapi kalau mereka cakap, usia mereka, dia pun cakap bahasa dia lain sikit daripada kita kan. Kita, saya harap anda tapi dia ada, come on lah gang, lain kan Jadi kita harap dia boleh bantu kita memerhatikan, observe and follow lah regulations ni contoh saja, ni lah dia buku dia, entah semua orang pernah tengok ke tidak, tak tahu. Tapi kalau dia masuk tata tertib, dia tahulah saya tak nak lah Prof, tahun ni tata tertib dah 18 Benar DZCP. Baru dapat email satu. Ya, ada lagi. Anak-anak sekalian, tahun ni dengan tahun lepas meningkat Jadi DZCP rasa macam soalan Datuk Naik Chancellor sangat bagus. Beliau kata, ini adakah kerana kita semakin bagus mentadbir ataupun kes semakin banyak? Saya pun jawab, sebab kita semakin bagus mentadbir. Jadi kita semakin tahu beberapa isu lah contohnya arak, contohnya dadah, buli. Kemudiannya lelaki perempuan, tiba-tiba ada budak perempuan dalam blok lelaki, tiba-tiba ada budak lelaki dalam blok perempuan. Macam mana dia lalu kat hidung pengetua tak tahu Pengetua kata macam mana ni contoh Jadi kita pun nak tangkap pun dah terlewat ni dress code. Yang ini saya memohon ditangani dengan sangat berhemah. Kita tidak mahu dia menjadi isu besar, tetapi dengan kita mempunyai rakan-rakan pelayanan agama, kita boleh berbincang-bincang secara lembut bagaimanakah untuk kita memastikan dress code kita. Sebenarnya UTM ada dress code dan saya akan up balik semula dress code untuk semua orang Jadi perhatikan. Jadi saya nampak banyak sangat ni pakai hot pants. Bukan seluar pendek tau, hot pants dan dia jalan sana sini dalam kampus. Kalau student tak percaya, nanti saya ambil gambar kasih you all tengok. Jadi saya pun alamak nervous Ustaz. Kalau Ustaz Jumaid dia nampak kata Ustaz Panji mana pula nak pandang. Tapi macam saya terpaksa pergi tengok dia. Nampak tak? Jadi saya macam aduh, kalau tak ditolong oleh pelajar, if the students are not there to help you, it's very difficult. So we need student leaders to come on board. You have speakers corner sekarang. You have all avenues. Your town halls, your upcoming on the 12th. Okay, share that with all your students. Apart from saying, asking about facilities and all that, also share these are the things that we should also be aware about. We should also care for students, for our environment, for our dress codes, kesopanan, kesusilaan ada dalam kita punya rukun negara. Sebenarnya ada dalam etika dalam UTM pun ada, semua ada. Jadi perhatikan, halusi, berbincang dalam kalangan pemimpin pelajar dan kemudiannya apabila menegur sesama sendiri, pastikan kita membuat teguran yang berhemah agar kita taklah menimbulkan sakit hati, tetapi apa yang ingin kita capai tak tercapai. Okey? Metric card tadi berbangkit, orang semua nak suruh semua orang pakai metric card. Saya pun terasa lah, tak mana metric card saya. Tapi MPP bagus tau, tengok MPP ni kita kena tepuk tangan lah MPP mereka dipuji. Dalam kalangan staf kita, Dr. Lily tengok dia pakai tak dia punya. Tuan Haji Rai tak pakai, Prof Syukri tak pakai, semua tak pakai. Pelajar-pelajar kat belah sana pakai tak metric card? Pakai, nasib baik letak kat bawah tapi ada. Yang lain tu tak ada. Jadi tu berbangkit. Sebabnya saja nak cerita lah. Satu tak pakai helmet, tak pakai metric card, kereta tak ada stiker. Lepas tu duduk kat KTF sampai pukul 2 pagi. Dr. Normala pergi tangkap. Penat Dr. Normala, baru 2 bulan jadi pengetua KTF. Dia tengok ada bersidai je kereta luar, tak ada stiker, tak ada apa. Lelaki di karangan parking lot dekat kawasan, saya nak menyemak semula
bahawa semua orang boleh lepak sampai tengah malam di mana-mana saja. Saya rasa kita kena semak balik lah, sebab saya pun naik bimbang. Lelaki perempuan sampai tengah malam kita memang sukar betul untuk menegur. Okey? Ini dia. Jadi di sini, apa kata kita menjemput Cik Masnawi dengan Cik Puan Ili untuk ke depan dan membantu Mas Nawi empower Ili untuk membantu Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan untuk turut sama melihat bagaimana untuk kita terus pakai mulai hari ini tau. Okey, silakan Ili. Puan Ili Ruwaida semua orang. Saya rehat duduklah. Soalan saya jawab kat sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat petang semua. Saya percaya persatuan-persatuan kelab-kelab di bawah MSSC semuanya dah menggunakan sistem aktiviti belajar ni sebab apa, kita di HGP sendiri kita memang mewajibkanlah kelab-kelab dan persatuan untuk menggunakan sistem ni untuk mendapatkan urusan program, untuk hantar report semua kita menggunakan sistem. So kita harap juga di peringkat fakulti juga menggunakan sistem aktiviti belajar ni, di mana kita percaya banyak program yang dilaksanakan oleh pensyarah-pensyarah tidak dilaporkan kepada pihak fakulti. Okay, kita memohon kerjasama pihak fakulti lah untuk capture data-data pelajar-pelajar yang terlibat dalam aktiviti curriculum ni. So untuk fakulti Agriculture ni, kita ada admin sebenarnya di sini iaitu Dr. Rahim sendiri sebagai pegawai lulus. Pegawai pun adalah Encik Khairul lah dan juga stafnya. So apa-apa aktiviti yang dijalankan oleh pensyarah perlu dilaporkan kepada admin di fakulti, admin sistem di fakulti, supaya data semua kita dapat capture lah di sini. Okay, untuk makluman Prof dan juga semua ahli ataupun hadirin sekalian, ini sebenarnya untuk dari segi kita melaporkan atau mendaftarkan maklumat pelajar ni dalam kita punya sistem, kita ada 3 kaedah lah kalau kita dapat lihat kat sini. 3 method ni, yang pertamanya adalah fakulti sebagai organizer lah. Itu yang tadi saya maklumkan, kita ada admin di fakulti dan admin yang kena masukkan data pelajar tersebut. Dan seterusnya, yang keduanya adalah persatuan dan kelab sendirilah, iaitu kelab-kelab yang kita ada tadi tu, kita mention Smart, Psychic, semua tu mereka lah yang kena daftarkan ataupun registerkan maklumat program dalam sistem. Dan seterusnya yang ketiga ni adalah external activity, di mana pelajar tu kena masukkan sendiri maklumat aktiviti yang mereka sertai di luar di dalam sistem aktiviti pelajar. Yang ini pelajar kena masukkan sijil lah, sijil penyertaan. Yang ini kita kena buat manual, menggunakan exit number masing-masing lah. So untuk item nombor 1 dan nombor 2 ni, sebenarnya kita akan sediakan sebenarnya username untuk pengguna, yang mana username ni akan disediakan oleh pihak CCP sendiri. Maksudnya kita tak open pada semua staff dan juga pensyarah lah, cuma certain pengguna saja kita akan daftarkan sebagai pengguna sistem. Okay, yang atas ni adalah peranan ataupun pihak yang bertanggungjawab dalam sistem aktiviti pelajar ni, iaitu tadi saya mention terdiri daripada fakulti, kelab, society dan juga pelajar sendirilah, yang mana pelajar kalau balik kampung ke join program gotong royong dekat kawasan dia boleh laporkan ataupun update jugalah dia punya pelibatan dalam sistem ni, dengan syarat kena upload sijil penyertaan ataupun surat pengesahan daripada penganjur itu sendiri. Report adalah cara untuk register data. Kita ada 4 cara dekat sini Kalau tengok kat bawah ni, yang pertama adalah melalui online lah. Yang ni kalau ada internet tak ada masalah, kita boleh buat online attendance. Yang kedua, sekiranya lokasi tersebut tidak ada internet, kita boleh buat secara offline. Yang offline Yang ketiga, kita boleh buat secara QR code lah. So kalau tempat tu tak ada internet, kita boleh jana dulu QR code ni dan kita just print atas kertas dan kita bawa je di lokasi program. So pelajar perlu download UTM Smart untuk screen QR code ni lah. Okay, dan QR code ni juga membantu kalau program itu melibatkan sasaran peserta ramai. Okay, dan akhir sekali yang keempat, kita update selepas habis program.
Kadang-kadang kita ada buat program tahun 2018 yang kita nak laporkan di dalam sistem ataupun ni kita boleh masukkan juga dalam sistem dengan syarat adalah senarai nama pelajarnya dan juga nombor matrik pelajar tersebut. So kita boleh update juga dalam sistem. So ni adalah 4 kaedah lah. Sebenarnya kita tak ada masalah dari segi capture data. Betul lah. Okay, ini adalah maklumat admin di fakulti. So kalau tengok kat sini, kalau fakulti sains sosial yang nombor 4 ni boleh apa-apa boleh kontak dengan Cik Khairul lah. Dari segi pelaporan data. Pegang. PIC. Sebab insyaAllah ni sebenarnya pengguna baru selepas daripada fakulti di sini, Ji. Ini adalah pengguna-pengguna baru lah. InsyaAllah mungkin dalam tempoh terdekat kita akan adakan satu klinik kepada pengguna-pengguna yang baru dan juga yang sebelum ni untuk kita refresh balik cara penggunaan sistem. So ini adalah proses-proses yang terdapat di dalam sistem aktiviti pelajar lah. Ini untuk PTJ. Okey, ini untuk society. Manual pengguna kita sertakan di dalam sistem maknanya pengguna boleh rujuk manual. Dan ini untuk kalau macam pelajar join program 2 dan dapat CJ, dia pun boleh uploadkan dalam MyAcad ni juga. So nak tanya pelajar sendiri pernah buka tak MyUTM masing-masing dan tengok berapa bilangan aktiviti yang ada sekarang? Okey, untuk tahun 2019 ni macam mana saya nak tanya, ada tak yang dah capai 3 aktiviti 2019? Angkat tangan saya nak tengok. Dah 3 aktiviti okey. On the way. Tapi kalau dah capai 3 tu alhamdulillah lah, sebab kita pun baru je masuk bulan 3 ni kan. Sebab kita target kita boleh lah ambil nombor ni try lah. Boleh insyaAllah. Ada tak? Tapi kalau nak tunjuk contoh kat sini pun boleh, kalau nak tunjuk. Okay. Tapi ada CGPA yang dia tak ada. Ada. Tapi saya rasa diorang CGPA okey ni. Macam kat atas ni.